Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Better Channel. Okey, so hari ini saya akan kongsikan sedikit tips dengan anda semua. Okey, yang mana kebanyakan soalan yang ditanya bagaimana kita nak dapatkan hasil ikan laga yang cepat membesar dan juga saiz ikan laga yang besar. Okey, bukan dari segi genetik tetapi dari segi pemakanan. Jadi hari ini saya akan kongsikan tips pemakanan terbaik daripada usia fry 3 hari sehinggalah fry kita berusia 14 hari. Daripada 15 hari menuju ke sebulan dan seterusnya ikan mencapai usia dewasa. Apakah pemakanan terbaik untuk ikan laga? Jom kita sama-sama tengok. Kalau anda tengok di depan saya sekarang ni, ini adalah antara dua contoh ikan yang mungkin dapat kita bezakan. Yang mana di sebelah kiri ni adalah ikan yang baru saya beli daripada seorang breeder daripada KL, dan ini adalah ikan yang saya breed sendiri, yang mana ini adalah dari jenis Galaxy dan ini adalah dari jenis Hellboy. Tapi kalau anda tengok di sini, saiz ikan yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri sedikit berbeza dari segi saiz ikan. Yang mana kalau anda tengok di sini, saiz yang di sebelah kiri ni lebih kecil berbanding yang di sebelah kanan, sebab yang di sebelah kanan ni usia dah nak menghampiri 5 bulan, iaitu 4 bulan 3 minggu. Yang di sebelah kiri ni lebih kurang sama, 4 bulan 2 minggu ataupun 4 bulan setengah. Ramai yang mengatakan sama ada yang di sebelah kanan ni adalah giant, tapi sebenarnya bukan. Kalau anda nak tengok saiz giant yang sebenar, ini adalah saiz giant. Kalau anda perhatikan betul-betul, ini adalah saiz giant. Yang di sebelah kanan sekali, yang di tengah adalah plakat, dan yang di sebelah kiri ini adalah Hellboy. Jadi anda dapat tengok perbezaan saiz antara ketiga-tiga ikan laga ni. Yang mana kalau anda tengok yang di tengah ni sudah nak menghampiri saiz sebesar ikan laga jenis giant, walaupun genetik adalah daripada jenis plakat. Jadi bagaimana kita nak bagi pembesaran ikan ni membesar dengan lebih cepat? Hari ini saya akan kongsikan daripada permulaan kita membesarkan fry sehinggalah ikan berusia 4 bulan setengah, dan seterusnya kita akan tengok apakah pemakanan yang paling terbaik untuk ikan laga kita. Untuk pemakanan pertama yang terbaik untuk kita punya fry yang berusia 3 sehingga ke 14 hari. Kenapa saya kata bermula pada hari ketiga? Sebab pada hari ketiga ni fry dah mula boleh berenang sendiri, iaitu free swim. Yang mana anda perlu bagi makanan pertama kepada kita punya fry. Seperti kalau anda tengok di depan saya ni, anda boleh bagi makan sama ada anda nak bagi makan microworm, ataupun anda nak terus bagi makan BBS, ataupun anda boleh juga bagi makan infusoria, kerana infusoria dan microworm adalah antara makanan yang paling mikro yang sesuai untuk diberi kepada fry yang baru mula belajar berenang. Dan anda dinasihatkan untuk tidak beri terlalu banyak microworm ataupun infusoria kepada fry, disebabkan kalau anda beri terlalu banyak, mungkin infusoria ataupun kita punya microworm ni mungkin akan menjadi parasit kepada badan ikan kita nanti, yang boleh menyebabkan ikan menjadi cacat dan juga boleh menyebabkan kematian kepada kita punya fry. Jadi survival rate akan menjadi terlalu rendah kalau anda memberi terlalu lama microworm kepada kita punya fry. Tetapi sebaiknya kalau anda nak meningkatkan survival rate untuk kita punya fry yang berusia 3 hari, anda perlu beri makan yang paling terbaik, iaitu BBS, kerana BBS ni lebih tinggi protein dan juga lebih baik untuk kita punya fry membesar dan juga fry survive di dalam takungan ataupun di dalam spawn ni. Sebab kalau anda nak bagi makan BBS, anda perlu hatch. Jadi disebabkan itu mungkin ramai yang tak menghasilkan BBS disebabkan oleh faktor malas untuk hatching BBS ni. Tetapi saya dah ajarkan dalam episod yang sebelum ni bagaimana kita nak decapkan kita punya BBS. Anda boleh rujuk kepada video yang saya tunjukkan. Kalau anda tengok sekarang ni, di dalam bekas ni saya dah bagi makan kepada kita punya fry ni. Yang ini dah berusia 11 hari, yang ini berusia 10 hari. Kita dah beri makan lebih kurang 7 ke 8 hari ataupun 6 ke 7 hari kita punya BBS kepada kita punya fry ni. Kalau anda tengok nanti, saiz kita punya fry dah semakin membesar, Alhamdulillah, dan survival rate memang sangat tinggi. Kalau anda tengok nanti, saya dah bagi makan kita punya fry ni pada hari ke 4. Yang ini juga saya beri makan pada hari ke-4. Kita terus bagi makan BBS. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kita punya fry di dalam ni, saiz fry kita, dan juga hari ke-10 ni adalah antara hari yang perlu kita awasi fry kita, sebab
apabila fry terlalu banyak di dalam bekas ni, kita tak boleh beri makan terlalu banyak ke dalam kita punya bekas ni, sebab kita takut apabila makanan mati di dalam spawn yang nanti, fry juga akan turut terkesan kerana air kita sudah tercemar. Jadi anda perlu bagi makan sedikit saja pada waktu pagi dan sedikit pada waktu petang. Itu sudah mencukupi untuk membuatkan ikan kita survive dan juga ikan kita mencapai usia 14 hari untuk kita tukar pemakanan yang lebih tinggi protein. Kalau anda tengok di dalam bekas ni, ini adalah fry yang berusia 10 hari yang mana saya bagi makan BBS bermula pada hari keempat dalam video yang saya tunjukkan sebelum ni. Sekarang ni dah masuk 6 hari saya bagi makan BBS. Kalau anda tengok memang survival rate kita punya anak avatar gold ni memang sangat tinggi. Okay? Memang tak terdapat lagi lah fry yang berada di bawah dan mati, sebab fry memang makan BBS dengan baik. Dan juga BBS jenis Moro ni memang bagus untuk kita beri kepada fry yang berusia 4 hari sehingga ke 14 hari, sebab pembesaran ikan sangat baik dan juga survival rate ikan akan lebih tinggi. Berbanding kalau anda bagi makan kutu air, berkemungkinan fry kita akan cepat mati disebabkan yang pertama, fry akan terus menerus makan dan menyebabkan perut fry menjadi terlalu besar dan fry mungkin akan mati. Jadi ini saya dah lakukan proses ni berulang-ulang kali. Memang nak dibandingkan kutu air dengan BBS, BBS adalah lebih baik untuk fry yang berusia 4 hari sehingga ke 14 hari. Dan apabila masuk hari ke-15, kita akan tukarkan pemakanan ikan untuk mempercepatkan proses pembesaran ikan kita. Satu lagi tips yang saya nak kongsikan di bahagian kita punya spawn ni, kalau anda tengok apabila kita bagi kita punya fry makan pada usia 4 hari ke 14 hari ni, sebaiknya jangan tingkatkan volume air, yang mana anda perlu kekalkan volume air ni di paras yang sama, sebab kita nak pastikan fry kita dapat makan yang sekata. Kerana kalau anda naikkan volume air, berkemungkinan fry kita akan ada di bahagian bawah dan atas, yang menyebabkan fry kita akan menjadi kecil dan besar dan membesar tidak sekata disebabkan oleh pemakanan yang tidak sekata diberikan kepada kita punya fry. Jadi ini adalah antara contoh yang mungkin anda boleh buat, okay, agar fry anda membesar dengan sekata dan juga saiz fry anda akan cepat membesar. Jadi setelah masuk hari ke-15, boleh anda, kalau anda nak top up air ni, okay, 50% daripada jumlah ni anda boleh tingkatkan paras air supaya fry anda lebih cepat membesar. Dan jangan tukar air ni terlalu drastik, sebab fry masih sensitif dan boleh menyebabkan fry mati apabila berubah suhu dan berubah air nanti. Apabila usia ikan mencecah 15 hari, apa yang perlu anda lakukan adalah anda perlu tingkatkan sedikit paras air, yang mana di dalam bekas ni adalah ikan yang telah berusia sebulan, yang mana saya dah naikkan paras air ni hampir ke separuh kita punya gabus. Yang mana sebelum ni apabila hari ke-15 kita akan tingkatkan kuantiti air 50% daripada kuantiti yang asal, yang mana saya akan drip masuk air ke dalam bekas ni, yang mana kita tak akan tuang, kita akan masuk menggunakan pipe, sebab kita tak nak bagi fry kita terkejut dan juga terganggu dengan kemasukan air baru dari segi suhu dan juga kualiti air. Pada hari ke-15 ni, makanan yang terbaik untuk kita beri makan pada kita punya fry adalah, yang pertama, kita perlu continue bagi makan BBS, dan juga kita perlu mula bagi makan kutu air pada kita punya fry yang berusia 15 hari hingga berusia sebulan. Pada usia ini memang fry kita akan mula membesar dengan cepat kalau kita beri makan yang betul, yang mana pada waktu pagi saya akan beri makan BBS dan pada waktu petang saya akan bagi makan kutu air, yang mana jumlah yang kita beri makan kepada fry ni perlulah setanding dengan jumlah ikan yang terdapat ataupun fry yang terdapat dalam kita punya spawn, yang mana kalau terdapat sedikit saja fry, kita perlu bagi makan sedikit saja BBS pada waktu pagi dan juga sedikit saja kutu air pada waktu petang, disebabkan makanan jenis kutu air dan juga BBS ni tak dapat tahan dengan lama di dalam bekas ni, yang mana kutu air dan juga BBS akan mati, yang boleh menyebabkan air ni tercemar. Jadi kalau anda tengok di dasar kolam memang akan cepat kotor kalau anda bagi makan terlalu banyak kutu air dan juga BBS, yang boleh menyebabkan kualiti air terganggu dan fry akan lambat membesar. Tetapi kalau anda tengok sekarang ni, pada usia sebulan, fry kita dah mula mengeluarkan warna, yang mana anda tengok di dalam ni, okay, kita punya saiz fry kita dah cukup besar. Dan juga di dalam bekas baldi ni pun, kalau anda tengok, ini adalah antara fry yang berusia sebulan, okay, yang mana proses pembesaran ikan berlaku dengan sangat cepat apabila anda beri makan continue dengan BBS pada hari ke-15, dan juga anda perlu mula bagi makan kutu air sehinggalah fry kita berusia sebulan.
Sekarang ni kita masuk ke fasa ketiga yang mana apabila usia fry mencecah sebulan, anda perlu sekali lagi menukarkan corak pemakanan fry kita yang mana pada usia sebulan, okey, yang mana kalian tengok di dalam ni fry yang berusia sebulan, di dalam bekas ni adalah fry yang berusia 2 bulan. Jadi apabila makanan ditukar pada usia fry mencecah sebulan, yang mana saya masih continue, kalau anda tengok tadi pada usia 4 hari sehingga 14 hari saya bagi makan BBS. Masuk hari ke-15 saya masih continue bagi makan BBS dan saya akan mula bagi makan kutu air. Tetapi sebaliknya apabila telah masuk usia fry sebulan, saya akan hentikan pemakanan BBS dan saya akan continue dengan kutu air dan saya akan tambah dengan kita punya Tubifex untuk mempercepatkan proses pembesaran ikan pada usia sebulan, yang mana Tubifex ni lebih mengandungi protein yang tinggi untuk pembesaran ikan. Yang mana kalau anda tengok di sini, pada waktu pagi saya akan beri makan kutu air pada kita punya fry dan pada waktu petang saya akan sulam dengan kita punya Tubifex ni. Kalau anda tengok hasil kita punya fry yang berusia 2 bulan sekarang ni, memang fry ni sangat cepat membesar, yang mana jumlah fry yang kita dah asingkan mungkin sekitar 50 ke 100 ekor sahaja fry di dalam satu bekas. Yang ini saya masukkan dalam baldi sebab kita nak cuci kita punya kolam. Jadi sebagai contoh, ini adalah fry yang berusia 2 bulan. Kalau anda tengok, ini adalah fry giant yang berusia 2 bulan juga. Okay, saiz fry kita sangat besar apabila anda beri makan yang betul untuk fry yang berusia sebulan sehinggalah fry ni mencecah usia 3 bulan. Disebabkan kalau anda terus bagi makan makanan yang tinggi protein, okey, makanan hidup ni, fry akan cepat membesar dan sihat, okey, sehinggalah berusia 3 bulan. Daripada sebulan sehingga 3 bulan anda boleh bagi makan di dalam community tank ataupun di dalam grow up tank dengan makanan yang sesuai, iaitu kutu air dan juga cacing sutera. Kerana kalau anda bagi makan pellet pun tak jadi masalah, tapi anda perlu pastikan yang kualiti air di dalam kita punya grow up tank ataupun community tank ni sentiasa terjamin. Tapi kalau anda bagi makan makanan hidup, selalunya fry kita akan lebih cepat membesar dan juga kualiti air di dalam kita punya takungan ni akan lebih baik. Jadi untuk 1 bulan sehingga 3 bulan anda boleh bagi makan kutu air dan juga Tubifex ataupun cacing sutera. Proses pemakanan yang terakhir adalah apabila ikan kita berusia 3 bulan, yang mana pada usia 3 bulan ni kita dah boleh klasifikasikan ikan kita sebagai ikan yang telah mencapai usia dewasa, yang mana anda perlu jar ikan laga kita apabila ikan telah mencapai saiz dan juga usia yang anda target untuk anda jar. Yang mana jar ni anda boleh lakukan di dalam bekas seperti di dalam big cup yang saya tunjukkan di depan anda ni, ataupun anda boleh terus masukkan ke dalam SU tank seperti ini. Kalau anda tengok, ini adalah saya punya ikan laga jenis multicolor yang mana saya dah jar ikan ni, okey, pada usia 3 bulan. Sekarang ni dah masuk seminggu kita punya ikan laga ni di dalam jar, dan hari ini saya telah masukkan ikan ni ke dalam SU tank. Jadi kalau anda tengok pemakanan untuk ikan yang telah mencapai usia 3 bulan, di sini saya perlu nasihatkan ke anda, kerana pada usia 3 bulan ni perut ikan akan kembali sensitif kerana perut ikan tak dapat menerima makanan yang mungkin tercemar dan juga makanan-makanan yang boleh menyebabkan penyakit kepada ikan. Sebagai contoh, anda tak boleh terus bagi terus-menerus memberi Tubifex kepada kita punya ikan yang telah berusia 3 bulan, sebab di dalam bekas ni kalau anda beri makan Tubifex kepada kita punya ikan akan cepat mendapat penyakit dropsy. Disebabkan yang pertama, Tubifex mungkin boleh mati dan juga menyebabkan air kotor dengan terlalu cepat. Itu yang pertama. Yang keduanya, faktor makanan yang kotor di dalam badan Tubifex ataupun cacing sutera boleh menyebabkan perut ikan kita menjadi masalah, yang mana ikan tak dapat menghadam makanan dengan baik dan akan berkemungkinan mendapat penyakit dropsy dengan lebih cepat. Jadi anda cuba elakkan untuk memberi Tubifex kepada kita punya fry ataupun ikan laga kita yang telah mencecah usia 3 bulan, sebab kita perlu fokus memberi makanan yang terbaik pada usia 3 bulan ni untuk maintain kita punya saiz ikan laga kita dan juga untuk memberi kesihatan kepada ikan laga kita. Jadi apakah makanan yang terbaik untuk anda berikan kepada ikan laga kita yang telah kita jar ni? Okey, nanti saya akan kongsikan kepada anda. Bekalan kutu air, kalau anda tengok di sini, bekalan kutu air, Tubifex dan juga
kalau anda tengok di sini, ini adalah pellet high protein, okey, yang mana saya beli untuk ikan laga ni, yang mana ini adalah pellet high protein, iaitu 48% protein yang saya beri kepada kita punya ikan laga. Pada usia 3 bulan setelah anda jual ikan laga, anda tak boleh beri makan terlalu banyak kepada ikan laga di atas beberapa faktor. Yang pertama, apabila anda telah jual ikan laga ni memiliki air yang terlalu terhad di dalam satu bekas, berbanding kalau anda tengok di dalam community tank, air sangat banyak dan juga potensi untuk air tercemar adalah sangat rendah. Dan juga kalau anda tengok di dalam bekas ni, kalau anda beri makan terlalu banyak kepada ikan, mungkin air akan tercemar dan menyebabkan ikan mati lebih cepat disebabkan oleh amonia dan nitrit yang terkandung di dalam bekas ni. Jadi untuk ikan yang berusia 3 bulan, sebaiknya anda perlu beri makan sekali sehari saja pada ikan laga kita kalau anda beri makan pellet. Tetapi kalau anda terus-menerus memberi kutu air, mungkin anda boleh beri sedikit pada waktu pagi dan juga sedikit pada waktu petang untuk mengelakkan kalau anda beri terlalu banyak, mungkin kutu air mati dan dia boleh menyebabkan air ini tercemar dengan lebih cepat. Jadi kalau anda beri makan pellet, anda hanya perlu beri makan sekali sehari saja, iaitu waktu pagi, okey, ataupun di waktu petang mengikut kesesuaian di tempat anda. Tetapi sebaiknya saya akan beri makan kepada ikan saya pada waktu pagi dengan memberikan pellet high protein ni. Kalau anda tengok 48% protein sudah cukup untuk membesarkan ikan laga. Kalau anda tengok saiz ikan laga yang ada di sini, okey, ini adalah antara saiz, okey, ikan laga yang baru mencecah 5 bulan. Okey, ini adalah ikan yang saya baru angkat yang telah berusia 3 bulan lebih, 3 bulan seminggu. Kalau anda tengok perbezaan saiz memang ketara. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda dalam video yang seterusnya. Apabila ikan yang lain telah mencapai usia 4 bulan setengah, saiz akan dapat mencapai saiz ikan yang telah kita letakkan di dalam bekas ni hampir sebulan setengah. Jadi kalau anda tengok di sini, anda boleh datang sendiri melawat. Okey, anda tengok perbezaan saiz di sini. Memang rata-rata orang akan mengatakan yang saiz ikan laga yang terdapat di sini adalah ikan giant. Tetapi macam yang saya tunjukkan kepada anda tadi, sekejap lagi saya akan tunjukkan sekali lagi perbandingan antara ikan laga yang saya beli daripada breeder lain yang berusia 4 bulan setengah dan juga ikan laga yang saya hasilkan di sini menggunakan pemakanan yang saya tunjukkan kepada anda tadi. Dari segi saiz dan juga dari segi badan ikan, anda akan boleh tengok perbezaan yang terdapat pada fizikal ikan tersebut. Okey, so sekarang ni saya tunjukkan sekali lagi. Ini adalah perbezaan saiz ikan laga yang saya beli daripada seorang breeder, okey, daripada KL. Yang mana kalau anda tengok Hellboy ni adalah ikan laga yang saya beli daripada breeder daripada KL, dan ini adalah ikan laga saya yang kita hasilkan di sini, yang mana saya breed ikan ni, okey, daripada jenis Galaxy ni. Kalau anda tengok saiz ikan memang sangat berbeza. Dari segi usia ikan adalah sama, iaitu 4 bulan setengah nak masuk ke 5 bulan. Jadi kalau anda tengok sekarang ni memang fizikal ikan sangat berbeza dari segi bentuk badan dan juga saiz ikan. Tetapi untuk form memang kita kena tengok daripada segi genetik dan juga kualiti ikan lah. Okey, jadi kalau yang untuk episod kali ni yang kita nak tunjukkan adalah dari segi tumbesaran ikan, yang mana tumbesaran ikan akan lebih baik kalau anda beri makan dengan kaedah yang betul, yang mana yang saya tunjukkan kepada anda tadi berperingkat daripada usia yang pertama adalah 4 hari sehingga ke 14 hari, daripada usia 15 hari sehingga sebulan, usia sebulan sehingga 3 bulan dan 3 bulan ke atas. Jadi 4 peringkat pemakanan ni sangat penting untuk kita fokus dan kita beri secara teratur. Jadi ikan akan cepat membesar dan saiz ikan akan lebih cepat membesar, dan juga anda akan dapati perbezaan dari segi fizikal ikan memang sangat ketara. Jadi kalau anda tengok di sini, sekejap lagi saya akan tunjukkan perbezaan antara ikan saya dan juga ikan jenis giant. Okey, kalau anda tengok di sini, ini adalah perbezaan antara saya punya plakat dan juga giant, yang mana giant ni berusia 4 bulan setengah dan ini adalah plakat yang berusia 4 bulan setengah. Mungkin apabila giant ni meningkat usia kepada 5 bulan, saiznya akan lebih besar berbanding plakat. Tapi kalau anda tengok sekarang ni, apa yang kita nak kongsikan di sini adalah dari segi fizikal, ikan laga ni memang boleh mencapai saiz yang sangat besar apabila kita beri makan yang betul dan teratur kepada ikan laga kita. Jadi ini adalah antara contoh yang mungkin anda boleh ikuti, disebabkan kalau anda tengok di sini bukan seekor ikan ni saja yang mencapai saiz begini.
Tetapi di sini alhamdulillah boleh dikatakan 70 ke 80% ikan di sini adalah bersaiz seperti ini untuk plakat, dan juga giant melebihi saiz ni lah. Okey, kalau anda tengok ada yang body only mencecah 7 ke 8 cm, jadi anda boleh dapatkan ikan laga jenis giant juga di sini. Ini adalah antara perkongsian yang saya nak berikan kepada anda dari segi teknik pemakanan. Macam saya sebutkan tadi, sangat-sangat penting. Penjagaan air sangat penting untuk pembesaran ikan. Jadi saya harapkan tips yang saya berikan kepada anda ni dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi saya harapkan anda dapat cuba teknik yang saya berikan ni. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Beta Channel. Assalamualaikum.